segala urusan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka pengajian kita yang terakhir, kita telah masuk pada bab talaq. Jadi insya-Allah ini kita kembali ini kepada kitab. Kita lihat ini di sini. Penulis ini mengatakan faslun fi ahkamit talaq. Fi ahkamit talaq, yakni ini adalah bab ini berkenaan dengan hukum ahkam yang bersangkut dengan talaq. Maka beliau mengatakan wahwa lughatan, dalam segi bahasa talaq ini dia adalah halul qaid. Halul qaid ini maksudnya kita membuka ikatan. Membuka ikatan. Yakni bila kita mengatakan atlaqahu, yakni dia melepaskannya. Yakni melepaskannya daripada ikatan. Atlaqahu minal qaid. Jadi perkataan talaq itu adalah yakni melepaskan sesuatu daripada ikatan. Ini dalam segi bahasa. Maka dalam segi hukum syarak, definisi dalam hukum syarak, dia adalah ismun li halli qaidin nikah. Dia adalah nama yang membawa erti bukanya ikatan nikah, yakni lepasnya ikatan nikah. Jadi bila seorang itu dia melakukan pernikahan, ini ibarat ini dia telah melakukan satu ikatan, yakni ikatan yakni suami dan isteri, dan ada tanggungjawab dan sebagainya. Tapi apabila yakni berlakunya talaq, maka ikatan tersebut ini sudah terlepas, maka mereka tidak dikirakan yakni sebagai suami dan isteri. Jadi ini adalah definisinya dalam segi syarak. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kali yang lepas juga saya telah membicarakan tentang perkara yang bersangkut ini dengan definisi. Maka beliau mengatakan wa yushtaratu linufudhihi, daripada syarat berlakunya talaq. Syarat yang pertama dia mengatakan at-taklif, iaitu orang yang menceraikan isterinya, suami yang menceraikan isterinya mesti mukallaf. Yang mukallaf ini maksudnya dia sudah baligh dan dia berakal. Kalau sekiranya dia belum lagi baligh, ataupun dia tidak berakal, ataupun dia berada dalam keadaan mabuk yang tidak sengaja, ataupun mabuk yang dimaafkan, ini seperti dia mengambil obat misalan, dan dia mabuk sehingga dia tidak memahami apa yang dia mengatakan, dan selepas itu dia menceraikan isterinya, maka ini tidak berlaku penceraian. Jadi dia mesti ada taklif. Ini adalah perkara yang pertama sekali. Yang kedua adalah ikhtiar. Yang ini maksud daripada ikhtiar adalah rela hati, bukan dipaksa. Kalau sekiranya seorang suami itu dipaksa, misalan ada orang datang dan meletakkan tembak ini di atas kepalanya dan mengatakan kalau engkau tidak menceraikan isteri engkau, aku akan bunuh, maka dia pun ceraikan isterinya, maka ini tidak kira, disebabkan ia dipaksa. Dan bagi paksaan juga kita ada syarat-syarat paksaan. Bukan semua jenis paksaan ini adalah diterima. Daripada syarat paksaan adalah orang yang memaksa itu ada kebolehan untuk melaksanakan apa yang dia memaksakan. Orang yang melakukan pemaksaan itu dia boleh melaksanakannya, dan kita yakin dia boleh melaksanakannya. Ini adalah syarat yang pertama. Perkara yang kedua adalah dia boleh membawa kepada mudarat yang besar kalau sekiranya kita tidak melakukan apa yang dipaksa, dan disebabkan dia ada kekuasaan untuk melakukan apa yang dia memaksa, dan perkara tersebut boleh mendatangkan mudarat yang besar, seperti boleh menghilangkan nyawa ataupun menyebabkan anggota badan yang terpisah daripada badan dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya seseorang itu misalan dia dipaksa, dan orang yang memaksa itu adalah orang yang lemah misalan, dan dia boleh mengalahkan, maka dalam keadaan seperti ini bukan dikirakan sebagai paksaan, sebab ini dia boleh menghindari dirinya daripada terkena perkara yang tidak baik itu. Ataupun yang memaksanya misalan dia tidak menggunakan senjata yang dapat memberikan luka yang parah dan sebagainya. Jadi di sini kalau sekiranya orang yang memaksa itu dah ada kuasa untuk melaksanakan apa yang dipaksa, dan dia menggunakan sesuatu yang boleh menyebabkan mudarat yang besar, maka dalam keadaan seperti ini, kalau sekiranya seseorang itu menceraikan isterinya dalam keadaan yang dipaksa seperti ini, maka ia tidak kira. Selepas itu penulis ini mengatakan amma sakran, adapun orang yang mabuk. Ini semua balik kepada taklif. Tadi kita mengatakan
bukan mukallaf, tidak sah talak mereka. Kalau sekiranya seseorang itu dia bukan mukallaf, maka talak mereka ini tidak sah. Tetapi berkenaan dengan orang mabuk pula, penulis ini mengatakan fayanfuzu talaquhu uqubatan lahu. Kalau sekiranya dia mabuk dan tidak ada keuzuran bagi mabuk ni, seperti orang minum toddy misalnya. Orang minum toddy, dia mabuk dan dia menceraikan isterinya, maka dalam keadaan seperti ini jatuh talaknya sebagai uqubah baginya, yakni sebagai apa kita mengatakan punishment, ataupun dalam bahasa Melayu apa kita mengatakan perkataan punishment, sebagai satu denda, sebagai ini satu denda baginya, maka talaknya berlaku. Kalau sekiranya dia mabuk ini dengan sengaja, seperti dia minum toddy ataupun dia isap ganja dan sebagainya, sehingga kan dia mabuk dan dia menceraikan isterinya. Selepas itu dia mengatakan, saya tak faham apa yang saya mengatakan sebab saya berada dalam keadaan mabuk. Di sini kita mengatakan talaknya tetap jatuh. Jadi ulama kita membezakan di antara mabuk yang ada diberikan keuzuran dan mabuk yang tidak diberikan keuzuran. Maka di sini penulis ini sedang membicarakan tentang mabuk yang tidak diberikan keuzurannya. Jadi ada perbezaan yang hukum. Selepas itu beliau membicarakan tentang jenis-jenis talak. Maka pertama sekali beliau mengatakan wat talaqu darbani. Talak ini ada dua jenis. Jenis ini yang pertama sarihun, dikenali ini sebagai sarih. Sarih kalau dalam bahasa kita panggil ini sesuatu ini yang terang, ataupun ini sesuatu ini yang zahir. Manakala kinayah, yakni dia adalah sesuatu sindiran. Kalau dalam bahasa kita panggil ini sindiran. Jadi talak ini ada dua jenis. Sama ada seseorang suami itu dia menceraikan isterinya yakni dengan lafaz yang jelas, seperti dia mengatakan kepada isterinya, aku menceraikan kau, ataupun aku talakkan kau. Maka ini adalah lafaz yang jelas, maka talak tersebut ini berlaku. Maka lafaz seperti ini tidak perlu kita mentakwilkan sama ada adakah dia niat menceraikan ke dia tidak menceraikan. Maka disebabkan dia menggunakan lafaz-lafaz ini yang terang sekali, dan kita ada tiga lafaz ini seperti mana dalam Al-Quranul Karim, iaitu seperti mana penulis juga akan mengatakan nanti, dia adalah perkataan talak, sarah dengan firaq. Yang kalau dalam bahasa Arab, seorang suami mengatakan talaqtuki, dia mengatakan kepada isterinya talaqtuki, maka jatuh talak. Ataupun dia mengatakan sarahtuki, ataupun dia mengatakan faraqtuki, ataupun faraqtuki, maka ini semua adalah lafaz yang dikirakan sebagai sarih. Maka apabila diterjemahkan kepada bahasa kita juga kita mengatakan perkara yang sama. Terjemahan ini perkataan talaqtuki, bila kita terjemahkan kepada bahasa kita, seperti seorang suami mengatakan aku menceraikan kau, maka ini adalah sarih. Ini adalah perkara yang sarih, ataupun kau diceraikan. Nampak tak? Maka ini juga adalah dari perkataan yang langsung dan jelas. Daripada perkataan yang langsung dan jelas. Begitu juga perkataan ini aku pisahkan kau. Aku pisahkan kau adalah daripada lafaz sarih ini, bukan kinayah, sebab dia membawa terjemahan daripada perkataan faraqtuki. Sama juga bila kita mengatakan sarahtuki. Dua-dua ada faraqtuki aku pisahkan kau, sarahtuki aku lepaskan kau. Jadi ini saya terjemahkan. Talaqtuki aku ceraikan. Sarahtuki aku lepaskan. Faraqtuki aku pisahkan. Nampak tak? Maka ini tiga lafaz ini kita harus berjaga-jaga. Lafaz cerai, pisah, lepas, pisah. Cerai, lepas, pisah. Ini ketiga-tiga merupakan terjemahan ini daripada perkataan talak, sarah, firaq. Maka ulama kita mengatakan ini adalah lafaz sarih. Manakala kalau suami mengatakan kepada isterinya, aku tidak mahu lihat muka kau lagi, sebagai misal, adakah ini sarih ataupun kinayah? Maka di sini kita mengatakan kinayah. Ini adalah kinayah. Suami yang mengatakan aku tak mahu lihat muka kau lagi, ada kemungkinan suami maksud dia ceraikan. Dia tak mahu lihat muka isteri ni lagi. Ini maksudnya dia tidak mahu meneruskan perkahwinan lagi. Ataupun yang ini disebabkan dia marah misalan, maka dia nak menunjukkan kepada isterinya yang dia sedang marah dan sebagainya, tapi dia tak niat cerai. Maka di sini bila kita mengatakan kinayah, kita kena balik, suami itu kena menanyakan dirinya, adakah aku niat cerai ataupun tidak niat cerai. Kalau seorang suami mengatakan kepada isterinya, aku tidak mahu lihat muka engkau lagi,
Maka kalau sekiranya dia niat cerai, jatuh talak. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan sebab ini aku terlalu marah dan sebagainya, tak niat cerai yang ini, tapi dalam keadaan yang ini misalnya marah ataupun menyampah misalnya, maka dalam keadaan seperti ini talak itu tidak dikira. Jadi berkenaan dengan kinayah, dia memerlukan kepada niat. Ini bezanya ya, di antara talak yang sarih dengan talak yang kinayah. Talak yang sarih, dia adalah talak ini yang tidak memerlukan kepada niat disebabkan lafaznya jelas. Manakala talak ini kinayah, sindiran, dia memerlukan ini kepada niat. Ini yang penulis ini mengatakan, dia mengatakan fasarihu ma la yahtamilu ghairat talaq. Maksud daripada sarih adalah lafaz-lafaz yang membawa makna yang tidak membawa makna selain talak. Ini maksudnya maknanya talak, ini bukan selain talak. Jadi dia adalah lafaz ini yang terang. Wal kinayatu ma yahtamilu ghairahu. Manakala lafaz sindiran ini kinayah, dia boleh membawa makna cerai, dia boleh membawa makna benda yang lain. Satu orang ini mengatakan ini, seperti mana ulama kita memberikan misal al-hiqi bi ahlik, yakni balik kat rumah mak kau. Misalnya kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa kasar ya. Balik ini rumah ini kalau suami tengah marah ya. Jadi misal-misal seperti ini yang terpaksa kita gunakan bahasa seperti ini ya ni, supaya ini mudah difaham. Orang biasa kalau tengah marah ini, misalnya kadang-kadang ini kita dengar orang mengatakan yakni dia mengatakan kepada isterinya misalnya, engkau pergi mak kau di rumah, aku tak nak tengok muka kau lagi. Nampak tak? Maka ini sindiran. Ini adalah sindiran. Ini kinayah, kita mengatakan kinayah. Adakah yang dimaksudkan adalah talak? Adakah yang dimaksudkan bila dia mengatakan kepada isterinya, aku tak mau lihat ini muka engkau lagi, engkau balik ini pada rumah mak engkau? Adakah ini cerai? Maka balik kepada niat. Kalau dia niat cerai, jatuh talak. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan yang ini dia marah kepada isterinya, ini isterinya kurang hajar kepada dia, dia dah tak tahu apa nak buat lagi dan sebagainya, dia memang tak nak lihat ini muka isterinya ni, disebabkan ini kemarahan dan sebagainya, maka dia melafazkan lafaz ini seperti itu. Tapi dia tak niat ini talak. Dia tidak niat ini talak. Ini dia setakat ini suruh isterinya keluar daripada rumah ini misalan, tetapi bukan ini maksudnya dia nak menceraikannya, maka tidak dikirakan ini sebagai talak. Maka di sini penulis ini mengatakan wal kinayatu ma tahtamilu ghairahu. Manakala lafaz ini kinayah ini dia membawa makna selain ini daripada cerai ya. Jadi dia balik kepada niat. Walau talaffaza az-zawju bis-sarih wa qala lam urid bihi at-talaq. Kalau sekiranya suami yakni dia melafazkan dengan lafaz yang sarih, lafaz yang terang, tapi dia mengatakan tapi aku tak niat talak, lam yuqbal qawluhu. Penulis mengatakan tidak diterima apa dia mengatakan. Satu orang ini mengatakan kepada isterinya, aku ceraikan kau. Lepas tu dia mengatakan tak, sebenarnya saya main-main, saya tak niat talak, tapi niat main-main, gurau saja, jatuh talak. Tidak dikira, kita mengatakan tidak diberikan kelonggaran ini baginya. Jadi harap ini kita faham ini masalah ini dengan baik. Itu sebab kita tidak boleh main-main ini dengan lafaz ini seperti lafaz ini seperti ini. Hatta yang ini suami yang ini gurau dengan isterinya mengatakan dengan perkataan sedemikian, jatuh yang ini talak. Jadi itu sebab lafaz talak cerai, kalau dalam bahasa kita cerai, pisah dengan lepas. Ini adalah perkara yang kita harus ini berjaga-jaga apabila kita berbual ini sesama suami dengan isteri. Sebab salah lafaz walaupun tak tanpa niat, maka ia tetap dikirakan ini sebagai talak. Itu sebab wajib bagi tiap-tiap orang Islam mempelajari bab ini bagi mereka yang sudah berkahwin ataupun yang nak kahwin. Wajib ini belajar bab ini. Sebab kalau tak belajar bab ini, mungkin satu orang ceraikan isterinya tapi dia tak tahu dia telah menceraikan. Dan selepas itu dia hidup bersama isterinya selama lagi 10 tahun. 10 tahun dalam maksiat ke tidak dalam maksiat? Dalam maksiat. Sebab pada hakikatnya telah berlaku cerai. Misalnya dia bergaduh dengan isterinya, dia melafazkan dengan lafaz-lafaz yang apa kita mengatakan pada hakikatnya menceraikan isteri. Akan tetapi disebabkan kejahilannya, yang mana kita lihat yang menyedihkan zaman sekarang, ramai orang tidak mempelajari bab ini. Hatta dia nak menikah, dia tidak mau belajar, ataupun dia tak belajar, ataupun dia tak tahu benda ini kena belajar ya. Dia tak tahu yang benda ini kena belajar. Kita di Singapura, kita tidak ada khusus rumah tangga yang akan membahaskan tentang benda-benda seperti ini. Khusus rumah tangga yang kita ada sebelum ini dan juga sampai hari ini, dia adalah berkenaan dengan masalah psikologi. Jadi kita harus berlaku baik kepada isteri dan berlaku baik kepada suami, berkenaan dengan masalah finance dan keadaan Singapura, nak beli rumah, gedebak-gedebuk. Ya, ini adalah benda yang apa kita mengatakan memang bukan kita mengatakan tak penting, ada kepentingannya, tetapi bukan perkara
yang diwajibkan, yakni seperti mana kewajipan mempelajari ini tentang hukum ahkam ini yang bersangkut dengan bab nikah. Maka mempelajari bab pernikahan, apa yang saya ingin mengatakan wahai jemaah sekalian, adalah wajib bagi mereka yang akan menikah dan sudah yakni menikah. Tapi bagi mereka yakni yang belum yakni menikah, maka tidak ada kewajipan yang ke atas mempelajari. Jadi apabila dia nak berkahwin, maka baru kita mengatakan diwajibkan yakni dia mempelajari bab ini. Jadi cuba bayangkan kalau dia tidak mendapat bezakan apa itu sharih dengan kinayah, maka masalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik. Maka penulis ini mengatakan selepas itu fasarihu salasatu alfaz. Yakni lafaz ini sarih ini ada 3. Ini seperti mana tadi saya mengatakan. Pertama sekali perkataan talaq. At-talaqu wa mashtaqqa minhu katallaqtuki wa anti taliq wa anti mutallaqa. Jadi lafaz ini adalah lafaz talaq. Talaqtuki, aku telah ceraikan kau. Wa anti taliq, engkau diceraikan. Ataupun engkau cerai, engkau diceraikan. Wa mutallaqa, engkau diceraikan. Nampak tak? Dalam bahasa kita mengatakan, suami mengatakan kepada isteri, aku ceraikan kau, ataupun kau diceraikan. Maka ini kita mengatakan dia adalah sarih, maksudnya berlaku ini talaq. Lafaz ini yang kedua al-firaq. Firaq ini dalam segi bahasa yakni pemisahan. Yang lafaz yang ketiga adalah sarah, seperti mana kita mengatakan yakni melepaskan. Jadi dia memberikan misal kafaraqtuki, yakni aku pisahkan kau. Aku pisahkan kau. Wa anti mufaraqah, engkau telah terpisah. Engkau telah dipisahkan. Walaupun dalam masyarakat kita jarang kita dengar ni suami mengatakan kepada isteri, aku pisahkan kau. Tapi kalau dia melakukan lafaz ini seperti ini, maka dia adalah lafaz yang sarih. Walaupun ini dia jarang kita menggunakan bahasa seperti ini. Sarahtuki, aku lepaskan kau. Ini dia. Perkataan yang ini melepas ini jangan main-main. Aku lepaskan kau, ataupun kau dilepaskan. Engkau dilepaskan. Nampak tak? Suami yang ini dia mengatakan kepada isteri yang engkau ini dilepaskan, maka jatuh yang ini talaq. Wa minas sari' aidan al-khul'u. Dan lagi juga daripada perkataan sari' adalah perkataan khulu'. Seperti mana suami mengatakan kepada isterinya khala'tuki. Yakni maksudnya aku ceraikan kau dengan talaq khulu'. Dengan talaq khulu'. Yang biasa kalau dalam bahasa kita susah kita nak terjemahkan perkataan khala'tuki. Jadi kalau talaq khulu' dalam bahasa kita mengatakan, suami mengatakan kepada isteri, kalau suami nak ceraikan isterinya misalnya dengan talaq khulu', maka suami yang ini mengatakan aku ceraikan kau dengan khulu'. Dan aku ceraikan kau ini dengan khulu'. Selepas itu dia melafazkan wang ataupun sesuatu yang ini barangan yang ada harga seperti $100 ke ataupun jam ke dan sebagainya. Sebab ini talaq khulu' ini kita ada imbalan kan, seperti mana kita mengatakan ini sebelum ini. Jadi apabila ada imbalan, maka dia nak kena melafazkan barangan itu. Wa min as-sari' aidan al-khulu' in dzakara al-mal. Kalau sekiranya yakni dia sebut ini harta. Yani misalan dia mengatakan kepada isterinya, aku ceraikan kau dengan $100. Ini khulu'. Aku ceraikan kau dengan $100. Dalam bahasa Arab kita mengatakan talaqtuki bi mi'atin. Bi mi'ati dolar. Ini adalah khulu' ya. Ini bukan talaq yang biasa. Yani ini adalah ba'in, yani talaq ini ba'in, seperti mana kita mengatakan kalau isteri ni mendatangkan wang tersebut. Jadi kalau dia sebut wang, seperti apa? Aku ceraikan kau dengan $100. Ini adalah khulu'. Ini adalah sarih, jatuh yakni talaq. Jatuh yakni talaqnya. Dan kalau sekiranya isteri membayar duit itu, maka dia menjadi ba'in. Dia menjadi talaq ba'in. Wa kadzal mufadah. Dan begitu juga kalau suami mengatakan kepada isteri fadaituki. Ini fadaituki bi mi'atin. Yani ini adalah lafaz kita mengatakan lafaz ini mufadah. Yakni aku menceraikan kau dengan $100 dolar. Aku menceraikan kau ini dengan ini $100 dolar. Ataupun kita mengatakan mufadah, ini dia boleh membawa makna aku melepaskan kau dengan $100. Ini adalah khulu'. Maka ini adalah kita mengatakan lafaz sarih dan dia bukan kinayah. Maka jatuh yakni talaq. Kalau sekiranya suami mengatakan kepada isteri, aku lepaskan kau dengan $100, ataupun aku pisahkan kau dengan $100, ini adalah lafaz yang khulu'.
Jadi harap ini kita faham insya-Allah. Dan selepas itu penulis ini mengatakan wala yaftakiru sarihu talaqi ila niyyah. Ini seperti mana saya mengatakan, talak yang sarih tidak memerlukan kepada niat. Wa yustasnal mukratu ala talaq fa sarihuhu kinayatun fi haqqihi inna wa waqa'a wa illa fala. Ini adalah berkenaan dengan mukrah, orang yang dipaksa, ya. Pertama sekali penulis ini mengatakan berkenaan dengan talak sarih. Sarih seperti mana saya mengatakan tadi, seorang yang suami dia melafazkan dengan lafaz talak ini misalnya. Adakah memerlukan kepada niat? Kita mengatakan tidak memerlukan kepada niat, disebabkan ini adalah lafaz ini yang jelas. Tetapi kalau sekiranya dia dipaksa, tadi sebelum ini kita membicarakan ini tentang kalau satu orang itu dipaksa. Daripada syarat ini talak adalah ikhtiar. Seperti mana tadi kita mengatakan kan, daripada syarat ini jatuhnya talak adalah ikhtiar. Yang ini maksudnya gila hati, bukan dipaksa. Tapi bagaimana ini kalau sekiranya dia dipaksa, maka dia mengatakan kepada isterinya, aku ceraikan kau, tapi dipaksa. Maka di sini kita mengatakan ini adalah kinayah yang dibagi ni. Ini kalau sekiranya dia tidak niat tersebut, maka ia dikirakan sebagai kinayah, talak itu tidak jatuh. Tapi kalau sekiranya dia niat betul-betul untuk menceraikan, jatuh yang ini talak. Jadi misalnya ini begini, ya. Satu orang ini dengan timbak misalnya letak kat kepala dia, mengatakan kalau kau tak ceraikan isteri kau, aku bunuh kau. Dan dia kebetulan pula nak ceraikan isterinya, maka dia mengatakan dia menceraikan ini isteri misalnya dengan niat ini talak, jatuh talak. Tapi kalau sekiranya dia menceraikan isteri disebabkan ini dia dipaksa, dia tahu kalau dia tidak menceraikan isterinya dia akan dibunuh, dan dia tak mahu ini menceraikan isterinya tetapi dipaksa, dia mengatakan aku ceraikan kau, maka di sini kita mengatakan tidak jatuh yang ini talaknya, sebab yang ini dia dipaksa. Jadi saya harap ini kita boleh memahaminya. Selepas itu yang penulis ini mengatakan wal kinayatu kullu lafdhin ihtamala talaqa wa ghairahu. Manakala lafaz ini kinayah, dia adalah lafaz ini yang membawa makna talak dan selain talak. Wa yaftaqiru ila niyyah, dan dia memerlukan kepada niat. Fa in nawa bil kinayati at-talaq waqa'a, kalau sekiranya dia niat dengan dia melafazkan dengan lafaz sindiran itu dia niat talak, jatuh talak. Wa illa fala, kalau dia tidak niat talak maka tidak ada talak. Dan selepas itu penulis ini memberikan misal wa kinayatut talaqi ka anti bariyatun khaliyatun. Dia mengatakan kepada isterinya, engkau ini engkau ini sudah sendirian. Engkau ini sudah sendirian. Sendirian, ataupun engkau ini dalam keadaan kita mengatakan macam janda, ya, ataupun kita mengatakan ini seorang wanita yang belum berkahwin. Khaliyatun minan nikah, yakni seorang yang janda, ataupun yakni seorang yang sendirian. Maka dan juga alhiqi bi ahlik, yakni balik kepada rumah keluarga engkau. Ini seperti mana tadi saya mengatakan wa ghairu dzalika mimma huwa fil mutawwalat, seperti mana disebutkan dalam kitab-kitab yang tinggi. Ini kitab-kitab mutawalat adalah kitab-kitab yang besar. Jadi ini adalah lafaz-lafaz kinayah, sindiran. Kalau sekiranya dia tidak niat talak, maka tidak jatuh talak. Maka ini memerlukan kepada niat. Dan selepas itu penulis ini mengatakan wan nisa'u fihi ay at-talaq darban. Wanita dalam bab talak ada dua jenis. Maka jenis yang pertama adalah darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Yakni jenis yang pertama yang mana kalau mereka diceraikan ada terbagi kepada talak sunnah dengan talak bid'ah. Kita ada talak ini sunnah dengan talak bid'ah. Ini akan disebutkan nanti. Wa hunna zawatul haid, yakni bagi wanita yang ada haid. Seperti mana kita maklum, seorang suami diharamkan menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Kalau sekiranya dia menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka inilah talak yang bid'i. Kalau sekiranya dia menceraikan isterinya dalam keadaan suci, maka ini adalah talak sunni. Maka ini adalah jenis wanita yang pertama, yang ada haid. Tapi ada jenis ini wanita, yakni yang tidak ada haid. Jadi kita tidak boleh menentukan sama ada ini talak yang bid'i ataupun ini talak yang sunni. Ini yang akan disebutkan nanti. Selepas itu penulis mengatakan wa aradal musannifu bisunnati at-talaqal jaiz. Jadi talak ini sunnah, yang dimaksudkan dengan talak sunnah ini maksudnya talak mengikut kepada sunnah. Yakni mengikut kepada sunnah dalam
kebolehannya, yakni dibolehkan bagi suami kalau dia nak menceraikan isterinya, dia menceraikan isterinya seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ini yang dimaksudkan dengan talak sunnah, ya. Bukan maksudnya talak itu sunnah hukumnya, bukan. Maksudnya talak itu mengikut kepada ajaran Nabi SAW, cara yakni bagi seseorang itu untuk melafazkan yakni talak. Manakala ini talak yang bid'i ataupun talak bid'ah, dia adalah talak ini yang diharamkan dalam Islam. Selepas itu dia menerangkan fasunnatu ayyuki az-zawju at-talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi. Maka talak yang sunnah adalah talak yang mana seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan suci, yang mana dia belum lagi bersetubuh isterinya dalam suci tersebut. Yani isterinya dah suci daripada haid, lepas itu dia ceraikan, dia belum lagi setubuh isterinya dalam waktu suci. Ini yang dimaksudkan dengan talak sunnah. Wal bid'atu an yuqi'a az-zawju talaqa fil haid. Manakala talak yang bid'ah adalah talak yang mana seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid, au fi tuhrin jama'aha fihi, ataupun dia menceraikan isterinya dalam keadaan suci tetapi dia sudah melakukan persubuhan bersama yakni isterinya di dalamnya. Jadi kenapa yakni kita mengatakan diharamkan? Disebabkan yakni bila dia melakukan yakni persubuhan, ada kemungkinan isterinya hamil yakni daripada persetubuhan yakni tersebut. Ada kemungkinan yakni isterinya hamil yakni daripada yakni persetubuhan yakni tersebut. Maka ini juga dikirakan yakni sebagai yakni talak yakni bid'i. Maka talak yakni sunni ataupun talak sunnah, dia adalah talak yang mana seorang suami menceraikan isterinya dalam waktu sucinya, yang belum dia melakukan persetubuhan yakni bersama isterinya. Dan selepas itu yakni penulis ini mengatakan wa darbun laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'ah, dan ada jenis yakni wanita yang mana tidak ada talak sunnah dengan talak bid'ah disebabkan mereka tidak ada haid. Dan golongan mereka ada 4. Ini penulis ini mengatakan wahunna arba'un. Yang pertama sekali as-saghiratu. Saghirah yang ini maksudnya yang belum baligh, yang belum ada haid. Ayisa, menopause, ya, wanita yang dalam keadaan menopause. Wa hiya allati inqata'a haiduha. Dia adalah wanita yang sudah haidnya sudah tidak ada lagi. Wal hamil, wanita hamil. Yang ini tidak dikirakan sebagai talak sunni ataupun bid'i disebabkan dia hamil. Sebab iddahnya akan yakni habis apabila dia melahirkan anak, berbeza kalau sekiranya dia tidak hamil. Wal mukhtali'ah. Mukhtali'ah adalah wanita yang diceraikan dengan talak khulu'. Disebabkan yakni talak khulu' adalah permintaan yakni daripada daripada yakni isteri yang merelakan dirinya yakni untuk membayar yakni imbalan. Maka di sini kita mengatakan tidak ada talak yakni bid'i yakni baginya, walaupun suami yakni menceraikannya di dalam haid, tidak ada masalah. Allati lam yadkhul wal mukhtali'atu allati lam yadkhul biha az-zawj, yakni begitu juga berkenaan yakni dengan kalau sekiranya seorang suami yakni menceraikan yakni isterinya dan dia belum lagi melakukan yakni persetubuhan, maka disebabkan tidak ada iddah yakni baginya, maka ini tidak dikirakan sebagai talak sunni ataupun talak bid'i, yakni terus yakni talak ini jatuh dan dia menjadi talak yakni yang bain dan tidak ada iddah yakni bagi yakni isterinya. Manakala bagi mukhtali'ah, yakni seorang ini isteri dalam keadaan khulu', tetap ini ada iddah, akan tetapi suami tidak dapat ini merujuknya kembali yakni kepada pernikahan. Jadi insya-Allah para jemaah sekalian, hari ini kita akan berhenti di sini dan insya-Allah kita akan meneruskan yakni pada minggu yang akan datang. Sallallahu rabbana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu anhu sahabati ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.